rakan sekalian, minggu kali ini adalah minggu bagi panitia bahasa Melayu untuk menyampaikan pidato mereka. Tanpa membuang masa, saya menjemput Saudari Sabila, Wakil daripada Tingkatan 6 untuk menyampaikan pidato beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Berdirinya pokok kerana akar umbinya, berdirinya menara Kuala Lumpur kerana kekuatan rangkanya. Manakala berdirinya saya di sini bukan hendak menyanyi maupun menari, tetapi ingin menyampaikan sebuah wacana yang hendak kita hadam dengan teliti. Terima kasih diucapkan kepada pengacara majlis. Yang berusaha Tuan Pengetua Encik Kili bin Otalahi, barisan ketua-ketua bidang, guru-guru dan rakan-rakan sekolah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pembuka acara. Pergi ke kedai membeli raga, raga dibeli besar sekali. Alam sekitar perlu dijaga agar hidup sentiasa harmoni. Hadirin yang saya hormati, tak kenal maka tak cinta, tak tahu kerana tak cakna. Baiklah, sebelum lidah peta berkata-kata, marilah kita telusuri secara mendalam tentang pidato yang ingin saya sampaikan pada hari ini, yaitu sayangi alam sekitar. Menurut Kamus Dewan Bahasa, perkataan sayang merupakan cinta dan kasih terhadap sesuatu di muka bumi. Manakala alam sekitar bermaksud sesuatu perkara yang berada di sekeliling kita. Oleh itu, dapatlah kita simpulkan perkataan sayang alam sekitar merupakan cinta dan kasih yang berada di sekeliling kita. Sidang hadirin yang saya hormati, negara kita negara yang mempunyai keindahan dan keunikan flora dan fauna. Namun, tanpa kita menyadarinya, hari demi hari kepupusan dan pencemaran alam sering berlaku. Persoalannya, siapa yang hendak kita persalahkan? Sayang 1000 kali sayang. Rancaknya pembangunan pada hari ini telah mengaburkan mata kita sendiri. Kita tersepit antara dengan keinginan kita menjadikan negara maju sehingga lupa alam sekitar juga perlu dijaga. Tangan-tangan pelosok kita pembakar hutan-hutan yang sepatutnya dipelihara, namun sanggup memejam mata dan mementingkan diri sendiri. Demi mementingkan diri sendiri. Kemajuan negara seperti adanya bangunan yang tinggi, pusatnya ekonomi, dan adanya teknologi yang canggih mengakibatkan pusat tadahan air musnah dan berlakunya kepupusan flora dan fauna. Keadaan ini juga memberi impak terhadap kita. Asap tercemar yang dihasilkan daripada kendaraan-kendaraan menyebabkan kita menghirup udara yang segar. Sidang hadirin, ayo sayangi alam sekitar. Jika bukan kita, siapa lagi? Demi kebaikan semua, tanggung jawab kita galas dengan penuh amanah. Sekian sahaja pidato yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya akhiri pidato ini dengan serangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya menjemput Saudari Syahada yang tidak kurang hebatnya. Dipersilakan. Bunga-bungaan harum menawan, di tepi budak di tanah pusaka. Jaga hubungan bersama kawan, bila bertindak hormati mereka. Orang mendekat berhitung bersih, gelapnya sudah dipasang pelita. Jangan terikut budaya Samsin, itu bukanlah budaya kita. Terima kasih pengisi majlis, barisan guru-guru serta rakan-rakan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Dirinya saya di persada yang indah ini tidak lain tidak bukan kerana ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Punca-punca gejala buli dalam kalangan pelajar sekolah.
Hadirin yang saya muliakan, apa itu buli? Buli membawa maksud masalah yang meliputi kegiatan seperti memeras ugut, menghina, mengejek, menumbuk, memaki dan sebagainya yang dilakukan oleh seorang pemangsa. Memang tidak boleh dinafikan lagi bahawa dewasa ini kes buli yang berlaku di sekolah semakin berleluasa dan menjadi-jadi. Hal ini telah mencapai satu tahap yang amat membimbangkan semua pihak. Kita ambil saja kes yang baru-baru ini, di mana seorang pempengaruh negara India sampai membunuh diri akibat menjadi mangsa buli yang teruk terhadapnya. Kita tidak mahu kejadian buruk sebegini sampai terjadi kepada pelajar-pelajar sekolah di Malaysia pula. Di samping itu, menurut kajian, kes buli ini menjadi semakin meningkat pada setiap tahun dalam kalangan pelajar sehingga ke tahap yang amat serius pun ada. Sehubungan dengan itu, setiap masalah pasti ada puncanya. Punca-punca ini perlu dirungkai bagi mencari jalan penyelesaian terbaik mengatasi masalah yang berakar umbi. Hadirin yang bijaksana, wacana saya yang pertama, kekurangan penghayatan nilai-nilai agama yang ada pada pelajar yang sanggup melibatkan diri dalam kes buli ini. Misalnya, seorang pelajar Muslim perlulah berpegang teguh kepada ajaran dalam Al-Quran dan Hadis. Perkara ini disokong pula menurut pakar pendidikan dan psikologi, pencara Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti, Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Anwar Ahmad, di mana menurut doktor itu, tidak semua pembuli berasal daripada keluarga bermasalah atau akibat masalah keluarga atau pernah menjadi mangsa buli. Sebaliknya, ada yang menjadi demikian disebabkan kekurangan nilai murni dalam pembangunan sahsianya. Masalah buli berlaku dalam kalangan pelajar adalah sangat berkait dengan nilai yang mereka pegang. Maksudnya, kalau seseorang itu mempunyai nilai agama yang baik, nilai moral yang baik, mereka tidak akan melakukan buli. Akibat lemah aspek kerohanian ini, mereka tidak dapat membezakan di antara yang betul dan salah. Sebaliknya, lebih buruk lagi, ada yang membuli sekadar untuk berseronok atau bersuka-suka. Hadirin yang dihormati sekalian, indikator saya yang kedua, ibu bapa juga merupakan penyumbang utama kepada pelakuan tidak bermoral ini. Pelajar yang terlibat dalam gejala buli biasanya kurang diberikan belayan kasih sayang dan perhatian daripada orang tua mereka. Tidak ketinggalan juga, mereka ini anak daripada broken home atau ibu bapa yang telah bercerai. Mengapa punca ini menjadi indikatornya? Kurangnya perhatian daripada orang tua menyebabkan pelajar bebas melakukan apa sahaja kerana tiada siapa yang dapat menegur perbuatan mereka. Bukan itu sahaja, haus kasih sayang menyebabkan anak-anak ini mencari perhatian lain sehingga tersilap langkah dengan membuli rakan mereka walaupun asalnya tidak berniat. Justru itu, keharmonian dalam keluarga amat penting dalam hidup seorang anak bagi melahirkan pelajar yang baik. Selain itu, alasan kesibukan mencari duit merupakan alasan yang paling popular sekali yang dilontarkan oleh ibu bapa sehingga menuding jari kepada pihak lain. Walhal, tingkah laku anak mereka sebenarnya bermula dari rumah. Bak kata pepatah, bapak buari anak rintik. Ibu bapa hendaklah bertanggungjawab mengenali anak-anak mereka dan mendidik mereka dengan kepribadian mulia dan unggul agar sosial mereka yang cemerlang akan menjadikan mereka seorang yang berjaya kelak. Hadirin yang budiman, wacana saya seterusnya, para pelajar yang masih berumur setahun jagung dan berdarah setapak pinang ini mudah terpengaruh oleh keadaan sekeliling. Misalnya, tidak dapat dinafikan media sosial
yang mendominasi dunia hari ini merupakan faktor yang menggalakkan buli cyber dalam kalangan pelajar. Hal ini terbukti dengan laporan penyelidikan mengenai buli cyber belia. Yesi Yong berkata, laporan tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF bagi tahun 2020 Malaysia berada pada kedudukan kedua di Asia bagi perbuatan buli cyber dalam kalangan belia. Kenapa perkara ini boleh terjadi? Kerana setiap pelajar memiliki platform media sosial. Sehubungan dengan itu, media sosial ini adalah gerbang kepada dunia luar. Sudah pasti mereka juga secara tidak langsung terbawa-bawa dengan senario pembulian secara beramai-ramai yang tular sekarang sehingga menjatuhkan pihak yang dibuli. Selain itu, rakan sebaya juga merupakan pengaruh sekitar yang sukar ditepis impaknya kepada setiap pelajar. Perkara ini terbukti apabila negara digemparkan dengan kematian seorang pelajar kolej vokasional Lahad Datu pada 21 dan 22 Mac yang lalu. Kes ini telah menyeret 13 pelajar ke mahkamah. Mengapa ini boleh terjadi? Terdapat pelajar yang membuli pelajar lain kerana mengikuti kawannya. Mereka seronok melihat pelajar yang dibuli menangis atau marah kepada mereka. Mereka juga menganggap zaman persekolahan ini merupakan masa untuk bersukaria. Anggapan ini pula mereka terjemahkan kepada perbuatan membuli. Ketakutan untuk dipinggirkan rakan-rakan juga menjadi daya suntikan utama yang memaksa pelajar ikut membuli. Mereka, pelajar ini, tekanan ini merupakan permainan psikologi yang tanpa sedar mereka alami sehingga terikut-ikut kelakuan buruk rekannya sehingga tanpa sedar telah melewati batas. Hadirin yang dihormati sekalian, kesimpulannya saya ingin menegaskan di sini perbuatan buli merupakan satu jenayah yang berat melibatkan nyawa, mental dan fizikal. Kesannya boleh jadi paling buruk sehingga meragut nyawa atau meninggalkan kesan yang mendalam sehingga menimbulkan coba kepada mangsa. Bak kata pepatah, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Oleh itu, semua pihak perlu bekerjasama menggembleng tenaga menangani gejala buli agar tidak mendarah daging dalam jiwa masyarakat. Sekian sahaja pidato saya kali ini. Andai bersalah bicara, terkasar kata, saya mohon maaf. Andai menyinggung perasaan mana-mana pihak, sekian cukup. Seterusnya, saya menjemput Saudari Syahira untuk menyampaikan pidato beliau. Salam mesra pembuka kata bagi memulakan pidato saya. Salam sejahtera mada bermula kepada hadirin pendengar bicara. Terima kasih pengerusi majlis, barisan guru-guru serta rakan-rakan seperjuangan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Kepentingan Makanan Seimbang. Para pendengar yang budiman, makanan seimbang adalah makanan yang mengandungi semua jenis zat makanan yang diperlukan oleh tubuh badan seperti karbohidrat, mineral, protein, zat besi dan juga vitamin. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat pula, makanan ditafsirkan dengan satu jadah santapan hafal perut, manakala seimbang membawa pengertian tidak berat sebelah ataupun sama beratnya. Sementara itu, Kementerian Kesihatan Malaysia telah memberikan panduan pengambilan makanan seimbang dengan sifir suku-suku separuh di mana sayur-sayuran dan buah-buahan perlu setengah daripada yang lain. Sidang hadirin yang dimuliakan, makanan seimbang amat penting untuk semua orang. Kegagalan individu mengambil makanan seimbang akan mengundang kepada pelbagai gejala penyakit. Misalnya, bagi kanak-kanak pertumbuhan akan terbantu. Perkara ini disokong pula oleh laporan tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHMS pada 2022 sebanyak 21.2% kanak-kanak di Malaysia mengalami tumbesaran terbantut akibat kekurangan nutrisi. Justru itu, langkah berkesan menangani masalah tumbesaran terbantut dan kekurangan zat makanan melalui intervensi awal serta sokongan nutrisi berterusan sangat penting bagi meningkatkan kesihatan selain pencapaian akademik kanak-kanak.
Pakar Perunding Endokrinologi, Pediatrik di Jabatan Pediatrik, Pusat Pakar UMSC, Prof. Madya Dr. Azrianti Anwar Zaini berkata, nutrisi lengkap, tinggi kalori, padat nutrien dengan merangkumi nutrien penting seperti protein, kalsium, zinc, fosforus, vitamin B, dan DHA penting untuk perkembangan optimum tulang, otot, serta otak kanak-kanak. Jelaslah di sini, bak kata pepatah sudah terang lagikan bersuluh. Nutrien untuk kanak-kanak dapat diperolehi melalui makanan seimbang. Bukan itu sahaja, kegagalan pengambilan makanan seimbang juga boleh menyebabkan obesiti. Tahukah hadirin, menurut Kementerian Kesihatan KKM, bahagian pemakanan di platform media sosialnya, sebanyak 54.4% daripada 23.6 juta rakyat dewasa Malaysia mengalami berat badan berlebihan. Tren berat badan berlebihan dan obesiti dalam kalangan dewasa di Malaysia meningkat lebih 3% setiap tahun dari 2011 hingga 2023. Bukan itu sahaja, malah Malaysia berada di tangga kedua paling ramai obesiti di Asia Tenggara. Data-data sudah jelas menunjukkan bahawa langkah segera untuk memperkasakan makanan seimbang dalam kalangan rakyat Malaysia perlu dianjak ke satu lagi dimensi untuk melihat hasil lebih berkesan. Para hadirin yang dihormati, makanan seimbang amat penting terutama kepada para pelajar. Pengambilan makanan berkarbohidrat pada sebelah pagi akan menyebabkan seseorang pelajar mengantuk ketika di dalam kelas. Pergerakan menjadi tidak cergas, malahan daya ingatan kurang. Tambahan pula, makanan seimbang penting untuk mengekalkan daya konsentrasi pelajar di dalam kelas. Justru itu, makanan sebenarnya adalah faktor penting yang dapat membantu pelajar fokus serta memberi nutrisi kepada otak. Makanan bernutrisi tinggi terbukti dapat meningkatkan fungsi kognitif otak. Pegawai Sains Pemakanan Farah Wahidah Razali berkata, dalam penyediaan makanan, apa yang penting makanan yang disediakan tidak tinggi gula atau lemak. Untuk makan tengah hari, nasi putih, ayam masak lada hitam, sayur dan buah sudah mencukupi. Justru itu, tugas ini memerlukan sinergi daripada ibu bapa, pihak sekolah, termasuk pengurusan sekolah dan pengusaha kantin perlu memainkan peranan bagi memastikan makanan yang dimakan pelajar adalah berkhasiat. Selain itu, hal ini juga bagi mengatasi masalah hasil laporan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbidity NHMS tahun 2015 menyatakan seramai 20.1% pelajar tidak mengambil sarapan pagi. Perkara ini menunjukkan tahap pemakanan kanak-kanak di Malaysia tidak memuaskan. Sidang hadirin intelektual sekalian, secara keseluruhannya makanan seimbang amat penting bagi semua orang. Tanpa pemakanan yang seimbang, individu mengundang dirinya ke kancah pelbagai wabak dan penyakit yang memudaratkan diri sendiri. Oleh itu, pastikan anda mengamalkan pemakanan seimbang untuk kestabilan kesihatan. Hiduplah untuk makan, bukan makan untuk hidup. Fikir-fikirkan. Sebelum mengundur diri, saya ingin menyampaikan serangkap pantun. Yang tinggi berdiri, itulah durian. Yang manis berkelengga, itulah rambutan. Kenapa yang muda tak suka sayuran? Makanan seimbang, jadikanlah pilihan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Syahira atas pidato sebentar tadi. Kini, tibalah saat yang ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian sijil penghargaan kepada para peserta pidato pada hari ini. Dijemput Puan Azlina untuk menyampaikan sijil penghargaan kepada para peserta.